من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Moderator Encik Fuad, yang berbahagia Sahibu Fadilah Tuan Imam, Tuan Pengerusi Dr. Abdullah Stali Jawatan Kuasa, yang dikasihi tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan limpah kurnianya dapat saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan yang beriman dalam kuliah pengajian tafsir pada malam ini. Seingat saya pada ayat yang telah lalu yang telah kita bincangkan dalam kuliah pengajian tafsir, kita telah sampai pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahf. Sedikit ingin saya sentuh berkenaan dengan ayat yang ke-10 ini. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Untuk pengetahuan kita bersama, ayat ke-10 ini adalah dalam kumpulan ayat pendahuluan tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan satu demi satu ayat, bermula pada ayat yang ke-9. Lepas ayat ke-9, menyusul lepas itu ayat ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan perihal Ashabul Kahfi yang sangat unik ini. Kenapa mereka sangat unik? Kerana Al-Quran mendedahkan mereka ini fityah. Fityah adalah kumpulan pemuda, bukan orang tua. Walaupun mereka usia muda, mereka telah mengenal Tuhan. Tak kala orang dewasa, tak kala golongan bangsawan, yakni pemerintah ketika itu memilih untuk kufur, mereka pula memilih untuk menjadi insan yang beriman, meskipun mereka di kalangan golongan yang sedikit. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menerangkan kelebihan golongan yang sedikit. Asalkan golongan sedikit ini mempunyai iman yang tinggi. Firman Allah Ta'ala, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak kejadian golongan sedikit telah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin daripada Allah. Ayat ini dalam ilmu tafsir membuat dua pengertian. Yang pertama, dalam sejarah Islam, biasanya tentera Islam, negara Islam, kekuatan Islam bukan kekuatan yang besar. Tetapi mereka mampu mengalahkan pihak musuh biarpun berdepan dengan musuh yang merupakan paksi kekuasaan dunia seperti Parsi dan Rom, di mana kuasa dunia memiliki kelebihan bala tentera yang ramai, teknologi yang tinggi lagi ampuh, tetapi dapat dikalahkan tentera Islam yang serba kurang. Yang kedua, ayat itu ditujukan secara umumnya ialah mana-mana individu. Misalnya kita datang ke surau, kita bukan golongan yang banyak. Lebih banyak golongan yang tak datang. Tetapi dengan izin Allah, kita boleh mendapat kelebihan yang banyak.
Dengan izin daripada Allah, walaupun kita golongan sedikit, kita dapat pahala yang banyak. Kita mempunyai peluang yang cukup cerah untuk mengetuk pintu syurga berbanding golongan yang lain. Biarpun nanti di akhir zaman, Nabi ada sebutlah hadis. Di akhir zaman, golongan Islam yang nak pada agama, beramal pada agama ni, umpama orang yang pegang bara api. Maknanya terseksa. Siapa sanggup pegang bara api? Baik pegang ais, baik pilih jalan yang selesa. Maknanya golongan yang susah payah ni sedikit. Tapi mereka inilah golongan yang akan selamat di akhir zaman. Kembali balik pada ayat yang ke-10. Fityah artinya kumpulan anak muda yang sedikit. Ketika mana mereka melarikan diri daripada pemerintah yang zalim. Dan juga daripada wilayah negeri mereka yang sudah tenggelam dalam kufur. Bila mana mereka menemui sebuah gua, mereka melangkah masuk sambil berdoa. Ini adalah perilaku orang soleh. Sebagaimana perilaku kita tuan-tuan perempuan, sudahlah masuk ke masjid, semayang qabliyahnya, semayang ba'diyahnya. Sekarang kita cuba menekuni ilmu insya-Allah. Nanti telah tamat kuliah, kita tutup pula dengan solat jamaah. Makna banyak siri amal soleh kita buat. Demikianlah fityah di sini, Ashabul Kahfi. Kalau dia larikan diri pun, itu amal soleh yang hebat. Dalam pada itu, tak henti berdoa pada Allah. Sedangkan mereka buat kerja agama. Contoh tuan-tuan, ada yang tolong bersih bilik air. Kita ucap banyak terima kasih pada jawatan kuasa. Ada yang buat macam-macam tugas. Tuan-tuan yang tak dilantik jawatan kuasa pun tolong datang pun ada kreditnya. Ada saham dunia akhirat. Sambil kita buat kerja ni, dalam hati ingat Allah, Allah, Allah. Maknanya serampang dua mata. Satu amal soleh yang zahir, satu lagi amal soleh yang batin. Inilah sikap orang beriman. Yang sentiasa tamakkan pahala. Yang sentiasa tidak duduk dalam keadaan bukan kerugian. Baitulah dalam surah Al-As, Allah Ta'ala sebut, Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Melainkan siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana mereka ini berpesan-pesan dengan kesabaran. Mereka ini juga berpesan-pesan dengan kebenaran. Yakni mereka ini mengamalkan agama sahih menasihati. Sama-sama duduk dalam jamaah yang beriman kepada Allah. Ini bukan golongan yang rugi. Dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka larikan diri ini bukan sambil semayang. Bukan sambil baca Quran, tak. Tapi ini sebuah jihad. Dalam pada itu, mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Yang telah kita bincang pada kuliah telah lalu. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Dan berilah kemudahan-kemudahan. Allah Ta'ala bagi tak rahmat? Bagi rahmat mereka selamat. Apa tanda mereka dirahmati? Hebat-hebat amalan saya tuan-tuan perempuan. Kita tak dirakam dalam Quran. Ashabul Kahfi anak muda. Bukan tunai haji pun. Tak dinyata mereka ni tunai zakat fitrah. Tak dinyatakan mereka ni tunai puasa Ramadan. Semata-mata menyelamatkan diri. Ini sebab syariat zaman itu. Meskipun begitu, kisah mereka dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim, tanda mereka dirahmati. Hebat-hebat kita, nama tak ada dalam Quran. Hebat-hebat kita tak dikisahkan dalam wahyu. Itu tanda mereka ini dapat rahmat. Dan berilah kemudahan-kemudahan mereka minta. Kalau mereka ni pun minta, tambah lagilah saya, tuan-tuan perempuan, kita lagi-lagilah kena minta pada Allah. Walaupun mungkin kita sebelengkap, makan cukup, hidup bahagia, cukup dah. Tapi tetap kena minta selagi mana kita tak mati. Kemudian hari kita tak tahu apa nak berlaku. Paling penting munajat saya, tuan-tuan perempuan, kita nak mati dalam iman. Nak terus taat, malam ni kita taat pada Allah. Esok pun begitu, hari tua pun begitu, nafas terakhir pun masih taat, mati sebagai Muslim. Dalam perjalanan saya menuju ke surau, masa traffic light, saya sempat tengok WhatsApp. Tak sempat tengok berita lanjut, tapi dalam bahasa Arabnya, mafhumnya daripada Facebook,
Al-Imam Al-Qaradawi. Daripada Facebook, Dr. Yusuf Qaradawi ni, pengurus Facebook tu menyatakan intiqal, telah berpindah. Pindah apa ni? Bukan pindah tempat, berpindah alam, yakni telah meninggal dunia. Seorang ulama besar yang kita juga bincang dalam kuliah. Bila matinya Dr. Yusuf Qaradawi ni, bergelarannya imam. Apa maksud imam? Kita dengar Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Syaukani, macam-macam imam. Beliau antara imam di zaman sekarang. Mati dia seolah-olah mati satu tiang ilmu Islam. Roboh satu tiang ilmu. Ada lagi tiang-tiang lain berbaki, taklah setinggi, taklah setanding tiangnya. Dr. Yusuf Qaradawi ni imam yang cukup dikenali, banyak ilmu, bersifat pejuang. Mati dan kerana apa tu? Mati dan kerana zahirnya mengamalkan ilmu. Kita mungkin tak capai tahap tu. Paling kurang kita nak mati macam mana? Mati dalam kerana ibadat. Mati dalam kerana benar-benar nak pada Allah, nak pada Rasul, walaupun tak standing beliau. Ada cita-cita tu. Mati kita juga insya-Allah mati dalam bentuk husnul khatimah, mati yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, Ashabul Kahfi minta pada Allah rahmat, minta kemudahan, akhirnya mereka selamat, dan serta minta pimpinan agar keselamatan agama kami. Nampak tuan-tuan perempuan lengkap doa. Seringkali kita tunjuk contoh, biasa kita minta, ya Allah aku berniaga ni nak laris perniagaan. Ya Allah ya Tuhan anakku sakit sembuhkanlah. Ya Allah ya Tuhan aku cari kerja ni pemudahkanlah. Ya Allah, aku ni kais pagi, bagilah dapat kais petang juga. Makan lengkap, hidup lengkap. Itu doa yang perlu. Sebab kita bertuhankan Allah, Allah Ta'ala minta keperluan dunia, minta padanya. Dalam pada itu, martabat orang soleh tuan-tuan. Saya pun nak begitu. Di mana doa kita, ya Allah, matikanlah daku dalam iman. Ya Allah, bagilah aku semangat, tambah lagi amalan sunat. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah aku ni nikmat sebagaimana nikmat yang dikurniakan kepada orang-orang saleh. Aku nak ganjaran tu, aku nak peluang tu menjadi kekasihmu. Biarpun hidup aku ni serba melakukan maksiat, banyak kekurangan, aku nak benda ni ya Allah. Kalau tuan-tuan dan saya kita ada semak doa sebegini, itu tanda kita orang saleh. Kerana biasanya manusia awam, dia minta keperluan dunia. Tapi kita keperluan dunia pun minta, keperluan akhirat pun diminta bersama. Demikianlah doa Ashabul Kahfi. Dia minta selamat dan dia juga keselamatan agama. Biar kami mati dalam keiman. Biar mati kami dalam berakidah. Inilah yang perlu kita doakan kepada Allah. Kita terus kepada ayat yang ke-11, di mana ayat ini adalah ayat kesinambungannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِكِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka, iaitu Ashabul Kahfi. Dari segi bahasa Arab, tuan-tuan pun Alhamdulillah ada belajar bahasa Arab. Bila kita jumpa huruf Fa, maksudnya maka. Maka makna lanjutan ialah serta-merta. Misalnya, kita masuk ke surau yang kita kasih ni, kita terus sembahyang sunat. Maka digunakan terus masuk, maka didirikan solat. Tapi kalau masuk, duduk dulu. Tanya khabar kawan sebelah. Kita tolong buang cicak, dia panggil dan. Tapi terus buat, maka. Dalam ilmu bahasa Arab, maka ni juga bukan tempoh yang lama. Serta-merta, on the spot. Tanpa berlenggah, tanpa makan. Kita kata makan 10 minit tak. Terus berlangsung. Kalau live, contoh Facebook live yang diatur oleh anak kita ni kan. Kita tak boleh panggil maka sebab dia dalam masa yang sama. Dia takkan guna maka. Maka ni satu perbuatan, lepas tu baru menyusul satu perbuatan yang tak lambat. Apa makna kita nak faham di sini? Ashabul Kahfi elok-elok masuk, terus berlaku hal ni. Apa yang berlaku pada mereka tanpa masa yang lambat? Allah Ta'ala telah tidurkan. Masuk-masuk tu pejam mata terus. Memang mereka masuk ke dalam gua nak rehat.
Tapi yang dikatakan rehat, contoh kita masuk hotel, kita check in. Kita pergi ke kaunter bayar dulu ataupun bayar deposit. Ambil kunci. Kemudian pengirim pun tunjuk, tuan, bilik tuan aras 2. Okay, dia pun tunjuk jalan. Tapi Ashabul Kahfi dia cadang nak buat macam tu lah. Letak beg kita kata. Nak tengok di mana tempat agak selesa. Elok-elok masuk. Allah Ta'ala telah programkan semua mata lelak. Makna apa ni? Satu. Inilah takdir Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cepat-cepat rehatkan mereka. Yang ketiga, bila berlaku mendadak, elok-elok masuk, maka mereka ditidurkan. Tidur itu bukan sekejap. Diprogramkan untuk satu tempoh yang lama. Sebab itu Tuhan atur cepat-cepat. Agar mereka terus berehat. Tanpa berjaga lagi, tidurlah nyenyak di bawah jagaan kami. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak tangguh dah rahmat nak bagi keselesaan. Bila tidur, satu nikmat. Ni bukan nak tidur sampai pukul 6 pagi. Nak tidur selama 3 abad dalam bentuk rehat lah. Tanpa ada sebarang gangguan. Bayangkan kalau kita tidur pukul 12. Sampailah dekat dengan subuh 5.30 kita bangun awal. Sebab subuh dah agak awal. Tetapi tiap 30 minit terjaga. Tiap 30 minit terjaga. Tak dapat nikmat tidur. Yang kata tidur ni lelak. Sampai isi pun dengar. Dah bunyi dah siren. Tanda suami dah tidur lah tu. Gerong. Lena dah abang ni. Lena dah. Bila dah bunyi itu makna tidur nyenyak. Tanda kita tidur nyenyak juga untuk perempuan dan saya, kita dibuai mimpi. Masa tidur tu sekejap je. Ada orang kan boleh rojok letak domba kan dalam bab kesihatan ni kan. Mungkin ada kajian. Dia tak ada masalah kesihatan apapun tapi tak boleh tidur. Akhirnya badan jadi kurus kering. Akhirnya dia datang masalah kesihatan yang lain. Ada orang tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam, boleh tidur siang. Okeylah juga. Siang tak boleh tidur, malam tak boleh tidur. Ini satu dugaan, ini satu masalah. Ashabul Kahfi Allah Ta'ala telah programkan tidur nyenyak. Apa Allah Ta'ala sebut? Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu. Bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Tadi saya ada nyatakan Ashabul Kahfi telah ditidurkan Allah selama 3 abad. Macam mana kita tahu tempoh itu? Berdasarkan kaedah tafsirul ayat bil ayat. Mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Inilah sebaik-baik kaedah mentafsirkan Quran. Kan kita tahu maksud ayat tu berdasarkan ayat lain yang diterang ayat berikutnya. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Tidur mereka ini adalah tempoh 309 tahun. Jadi kalau ada orang sebut barangkali tak tepat. Ataupun dia kata sebenarnya mereka tidur ni 70 tahun. Lama lah juga. Tak boleh pakai pandangan tu kerana bertentangan dengan rekod data Quran. Jadi senanglah kita faham. Quran ini sendiri clearkan hal ni. Terangkan hal ni. Mereka tidur berapa lama? Asalnya awalnya ayat ke-11 Tuhan sekadar sebut sinin. Berapa tahun? Kemudian datang ayat lain terang balik ayat ni. Mentafsirkan ayat ini. Tempoh mereka tidur ialah 309 tahun yang bersamaan dengan 3 abad. Sangat mustahil tetapi diterima oleh kita kerana ia adalah tuntutan keimanan. Demikian kita lalu tanah kubur. Tengok sunyi sepi. Ya orang buat cerita ada hantu situ. Itu cerita tapi yang pastinya di bawah tanah kubur adanya lubang api neraka dan juga ada laluan ke syurga Allah. Itu pasti. Tapi bila kita lalu, kadang kita pun speed 150 km sejak. Tercabut tayar-tayar. Kerana takut lalu tanah kubur. Kerana banyak filem buat cerita hantu ada di tanah kubur. Kita pun naik takut walaupun pengkuliah. Bukan orang lain tu saya. Lalu-lalu takut ni, speed lebih nak tengok tak ada siapa kawasan tu. Malaikat Cik Fuad steady je jalan. Orang lain lalu takut. Tapi takut benda tak nyata. Yang nyata tu yang patut dibimbangi manusia yang bawah kubur tu. Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Kita percaya tuan-tuan, tak kecuali seorang pun. Kita percaya benda ni. Tapi malang mengaji Universiti Islam.
Pernah tulis artikel, saya pernah baca. Ngaji Universiti Islam, luar negara pula. Dia kata azab kubur ni retorik saja. Sebab Quran tak pernah terang. Simple je. Quran tak terang, hadis terang. Dia kata kalau ada hadis pun, hadis tak boleh dipercayai. Ni apa cakap macam tu? Alhamdulillah, paparan oleh jawatankuasa dan sokongan tuan-tuan ni. Banyak hadis sahih depan ni. Seksa kubur, ada sumber pada sahih. Kalau dhaif, tak apalah dhaif, tak mau ikut pun. Tapi sahih ada. Nabi pernah sebut ada azab kubur. Antara azab kubur ialah seseorang yang biar kucing. Dia biar kucing tak bagi makan. Kurung kucing. Baukih kucing. Kena ada azab. Apatah lagi langgam pelacur. Apatah lagi minum arak. Apatah lagi zalim sesama manusia. Apatah lagi menentang Allah. Tak terlepas azab kubur. Dan begitu jugalah tak akan terlepas azab di akhirat. Kita yakin benda ini walaupun tak dilihat oleh panca indera. Demikianlah Ashabul Kahfi. Mereka ni peristiwa silam. Benda lama ni, benda lah sejarah. Tapi berlaku tak? Datanglah profesor mana pun. Datanglah cendekiawan mana pun. Dia kata tak ada benda ni. Ini tipu daya saja dalam Quran. Untuk menyebabkan manusia percaya pada akhirat. Memang akhirat tu ada. Tapi cerita rekaan saja. Tak ada bukti. Yalah Quran sebut. Tapi Quran juga kena support bukti. Bila kita kaji, bukti tak ada. Menunjukkan, dia kata, ayat ni datang pada sahabat bukan Nabi. Dia pergi macam tu pula. Ya, kita akan ikut Nabi bila mana Nabi sebut sesuatu ada proof. Bila tak ada sokongan, tak ada bukti, maknanya dia bukan ayat. Tapi dia masuk dalam Quran. Jadi kita kena tolak. Nampak tuan-tuan, ni jarum halus. Dia pihak munafik, dia pihak orientalis, dia pihak yang rapuh imannya. Sedangkan keputusan alim ulama setiap ayat Al-Quran adalah mutawatir. Apa maksud mutawatir? Tak berlaku pendustaan. Saksinya ramai. Di zaman Nabi SAW, mereka telah mendengar Al-Quran itu satu persatu pada Nabi. Nabi telah menyampaikan pada mereka dan mereka menyampaikan pada orang lain. Generasi awal, tiada seorang pun di kalangan sahabat yang membantah. Mereka menyatakan memang ayat ini datang pada Nabi SAW. Tiba-tiba di abad ini, di hari ini, ada orang mencabar wahyu. Maka tunggulah natijah azab mereka ini di alam akhirat kelak. Walaupun hebat penulisannya, hebat bicaranya, tetapi mereka tersasar pada wahyu. Mereka dalam pemerhatian Allah, mereka pasti tak terlepas daripada azab yang telah disediakan. Alhamdulillah, kita mungkin bicara tak panjang. Kita mungkin tak pandai menulis pun. Kita tak bicara macam mereka pun. Tetapi apa bagusnya kita tuan-tuan perempuan serta umat Islam, kerana kita benar beriman, percaya benda yang tak nampak, kita tetap kental iman. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Ashabul Kahfi telah ditidurkan Allah? Kerana Allah Ta'ala nak bagi mereka rehat. Bila mereka dah rehat, tak ada sebarang gangguan sama sekali. Maknanya apa juga? Pemerintah dan bala tentera musuh yang sedang kejar daripada belakang tak dapat temui mereka. Kita sampai pada ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ba'athnakum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka, yakni dari tidurnya. Tadi hadirin yang dirahmati Allah, ayat ke-11. Awal ayat ada huruf fa, maka. Manakala ayat yang ke-12, pangkal ayat, awal ayat ada huruf apa? Kalimah apa? Thumma. Thumma ini ada dua pandangan di kalangan ulama bahasa Arab. Yang pertama ialah perbuatan yang dibuat selepas satu perbuatan yang dibuat selepas itu agak lama. Maksudnya macam ni. Satu perbuatan dah selesai, rehat sekejap, steady sekejap, baru buat. Itu thumma. Satu lagi pandangan dalam bahasa Arab, ialah thumma ni, biasanya perbuatan yang kita buat dalam tempoh yang sama, dalam 1 jam, dalam 1 hari.
Tetapi pandangan yang kedua di kalangan ulama, kalau yang tadi itu dalam satu hari tempoh terdekat itu biasanya dilakukan oleh manusia. Okey, thumma ni maknanya kita faham dia bukan ini buat esok pula buat, tempoh yang sama. Berbanding fa tadi itu dekat-dekat serta merta. Allah Taala dia punya kekuasaannya, dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia atur ayat 12 ni Tuhan nak bagi faham, thumma ni ialah bila dia selesai satu perkara, ada bertenang, kemudian Allah Taala buat. Buat tu, kalau manusia, dia buat dalam satu hari. Allah Ta'ala pula buat, thumma ni 300 tahun. Baru dia buat. Sepatutnya, thumma ni tak boleh Tuhan sebut. Sebab thumma ni saya sebut tadi, ialah perbuatan dalam sehari sahaja. Tapi kenapa Tuhan guna thumma? Sedangkan Allah Ta'ala punya kerja 3 abad baru buat. Kerana Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita sebenarnya thumma ni aku boleh buat dalam sehari. Tapi aku tundakan ke 3 abad baru aku buat. Kalau aku nak buat dalam sehari pun boleh. Nak menunjukkan thumma ni bagi kita sehari. Bagi Allah dia boleh buat sehari, buat tempoh lebih sehari pun boleh buat, dipercepatkan. Sedangkan 3 abad ni begitu lama. Tapi dalam pengetahuan manusia, yakni ashabul kahfi rasa macam sehari semalam. Itu maksudnya. Sengaja Tuhan sebut thumma. Manusia buat tempoh dekat, tapi Tuhan sengaja ganjak. Bila walaupun ganjak, walaupun tunda postpone, sekejap je sebenarnya. Sekejap je. Macam tempoh kita hidup ni. Ada orang meninggal umur 70, ada meninggal umur 80. Walaupun 80 lama tu. Tapi rupanya dia akhirat tak banding pun. Tak sebanding dengan kita petik api lah. Macam tu je umur. Dia banding dengan hayat akhirat tu. Sehari di akhirat ialah 1000 tahun di dunia. Ada masa Tuhan juga jadikan sehari di akhirat 5000 tahun dunia. Ada kadar hari tertentu 50,000 tahun dunia baru satu hari di sana. Itu ilmu Allah, kekuasaan Allah. Tapi di dunia ni kita rasa macam tempoh itu tak lama. Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan mereka. Kalau ikut tempoh manusia ni rasa macam dah lama, tapi Tuhan dalam ilmunya sangatlah singkat. Allah Taala bangkitkan mereka semata-mata dibangkitkan Ashabul Kahfi untuk menguji siapakah di kalangan Ashabul Kahfi yang telah tidur ini, siapakah di kalangan mereka dapat meneka berapa lama kita ni telah tidur. Semata-mata tu je. Memanglah Allah Ta'ala nak selamatkan. Tapi Allah Ta'ala seronok kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Rupa-rupanya hikmah Tuhan tidurkan mereka 3 abad. Tuhan seronok tengok mereka sembang selepas bangkit tidur. Bagaimana kita bangkit tidur malam tadi? Pagi tadi, bangkit kita buat apa dulu? Kita bangkit Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala pujian bagi Allah yang bagi kami pulang hidup. Kalau itu kita sebut. Kalau kita tak sebut pun Alhamdulillah, bangun-bangun tu Alhamdulillah boleh hidup balik. Bangun-bangun tu walau tak mulut sebut. Terus ke mana kita pergi bilik air, ambil wuduk. Indahnya perbuatan hidup. Tuhan seronok dah tengok kita buat ni. Tuhan seronok. Ashabul Kahfi lagi-lagilah Tuhan seronok. Bila bangun tu tak cemas. Tak pergi tengok di pintu gua. Diqyanus, iaitu pemerintah yang zalim, sampai tak ke situ. Tengok di pintu gua, tentera yang kejar kita sampai tak? Mereka tak peduli hal itu kerana akidah mereka tinggi. Serah pada Allah, Allah lah yang jaga hidup ni. Kita dah ikhtiar, kalau datang pun tak apalah. Salah tak tuan-tuan? Kita tengok aras air sungai, takut banjir. Setelah mana selesai solat hajat yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, Tuan Haji kita, lepas tu kita tengok. Kalaulah kuasa ni disebut akan banjir. Salah tak? Tak salah. Contohnya jawatan kuasa nak buat program dengan komuniti. Kita pun tengok ramalan cuaca. Tengok jangkaan isu hujan. Kita dah mesyuarat elok. Kita dah sedia bajet. Dah buat order kenduri. Dah buat perancangan. Kita pergi teliti lagi, tak salah. Ashabul Kahfi kalau dia pergi tengok pun tak salah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan,
Betapa hebat mereka ni, tawakal dah tinggi, dah tak peduli dah. Macam kita lah, 2 tahun lagi macam mana duit? Dikatakan, tuan-tuan lebih arif, dikatakan ekonomi tahun 2023 sangat sengit. Tekanan hidup makin dahsyat. Kita kena fikir tak? Kena fikir. Tapi jangan terlalu cemas sampai lupakan Allah. Kebanyakan orang rangka berekonomi, fikir nak cari makan ni sampai lupa berdoa pada Allah. Kita ikhtiar perlu, tapi doa lagi-lagilah perlu. Ikatan pada Allah adalah matlamat hidup. Ekonomi ke, pendidikan ke, siasah ke, apa-apa pun, Allah adalah matlamat. Baru kita sejahtera dunia dan akhirat. Ashabul Kahfi hadirin sekalian, bila mana mereka bangun, apa mereka discuss, bincang. Kita ni tidur berapa lama yang Allah Ta'ala tentukan ni? Asal masa sekejap, tapi tengok baju dah lusuh. Ada setengah pandangan di tafsir, sengaja Allah Ta'ala biar kuku panjang, tapi tak ada riwayat. Ada juga kata rambut panjang, tak ada riwayat. Tapi bila mereka bangun, tanda mereka tertanya-tanya bila tengok fizikal tu. Rupa paras tu macam berubah. Tanpa ada hadis Nabi, pandangan sahabat detailkan rambut ke, kuku ke, baju, seluar tak. Cuma dia panggil, umumnya tengok keadaan ni berubah. Tanda macam duduk lama. Tapi bila masuk ke gua, Ashabul Kahfi masuk pada waktu pagi. Allah Ta'ala jagakan mereka, kejutkan mereka di waktu petang. Jadi kesimpulannya seolah-olah tidur 1 hari. Ataupun separuh hari. Kerana zaman tu tak ada jam. Jadi mereka sebut, Allah Ta'ala tidurkan kita ni sekejap ke lama? Tapi kalau sekejap, apa yang berlaku pada kita ni? Timbul persoalan, sambil mereka tak lupa sandarkan kepada Allah. Demikianlah saya, muslimin dan muslimat. Kita ni rajin tak sandar pada Allah? Setiap bulan masuk gaji, 23 bulan-bulan ni, pergi ATM, termasuk ambil duit pencen. Dapat cucu duit tu, apa first kita sebut? Semua orang cium duit tu. Tangkap gambar duit, tayang kat isteri, abang dah ambil duit ni, jom kita pergi makan, mau borong. Tepi yon mod. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, buatlah. Tapi yang nak kita amal, Alhamdulillah gaji masuk. Alhamdulillah perniagaan laris. Alhamdulillah anak kita semua sejahtera. Bila keluar result SPM, anak dapat universiti, kita tak miss, kita tak tinggalan. Puji Allah dahulu. Segala nikmat disandar pada Allah. Tanpa Allah, kita tak dapat apa pun. Tanpa Allah, mudaratlah hidup ni. Tanpa Allah, tak bergunalah hidup ni. Itulah pegangan kita dalam hidup. Inilah yang kita nak ambil intipati daripada Ashabul Kahfi. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidupkan manusia yang telah mati itu. Kerana tidur ada sebahagian pada mati. Sebagian ulama juga menyatakan bahawasanya bila mana seorang itu tidur, dia sebenarnya memang dah mati. Ada kata seakan mati, ada kata dah mati. Bahasa kiasan. Kenapa disebut dah mati? Kerana mana ada orang makan Maggi goreng masa mati, masa tidur. Macam mati ya? Malaikat ada masalah. Tidur tapi tengok-tengok bawa bas. Jangan naik bas tu. Bas tu berantur tu. Bila kata tidur, terhenti segala perbuatan. Yang kata tidur ni tanpa kita bergerak. Sedang dibuai mimpi. Tengok-tengoklah mimpi tu duduk di Hawaii Beach. Mimpi. Merentas benua sampai ke Amerika. Kita tak pergi pun. Tapi kerana badan dah mati, roh sedang hidup. Itulah keajaiban kita sedang tidur. Lepas itu ada doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kerana tidur itu sebahagian daripada mati. Ada satu doa insya-Allah kita akan bincang selepas laluan azan isya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه التدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, marilah kita amalkan doa sebelum kita tidur. Kerana tidur itu sebahagian ataupun disebut sebagai mati, sebelum mati yang betul. Bila mana saya, tuan-tuan perempuan yang budiman, kita tidur, macam-macam boleh berlaku. Atau perkara yang kita tak inginkan ialah kita mati ketika tidur. Dalam keadaan tidak sempat bertaubat, dalam keadaan masih lagi miskin ibadat. Ada berapa banyak kes mati ketika tidur. Alangkah besarnya penyesalan mati sebelum kita kembali pada Allah. Rancang nak bangun semula, tengok-tengok dah jadi sekujur badan. Tidur dengan isteri, tidur dengan suami, tidur kadang teman anak, teman cucu. Tengok-tengok datuk, nenek, ibu ayah dah pergi menyusul terlebih dahulu. Ataupun berlaku kes anak yang tidur tu kucuk mak ayah, kucuk tok wan, kucuk nenek, tengok-tengok dia mati dengan tidur. Kalaulah anak-anak Allah Ta'ala takdirkan demikian, insya-Allah Ta'ala mati mereka sejahtera. Kerana meninggal dalam keadaan usia yang muda, sudah tentulah tak banyaklah salah silap mereka. Apatah lagi, meninggal dalam keadaan belum lagi akil balik. Apa yang kita nak hindar, saya terutamanya kita mati dalam keadaan ada banyak lagi kealpaan. Oleh itu, bila kita nak tidur, marilah bersama kita buat benda ni. Agar sama-sama kita untung. Tidur hukumnya harus. Boleh tak dibincang dalam kitab Ihya susunan Imam Al-Ghazali? Waktu malam tak tidur, boleh tak? Harus. Waktu malam sampai ke siang tak tidur, steady dah. Tak ada masalah kesihatan, cuma dia tak tidur. Harus. Dia paksa orang lain tak tidur, haram. Dia kata, awak tak tidur tu Haji, saya tengok segar, jogging pukul 1 sampai pukul 4 pagi, balik tu tak tidur, tunggu waktu subuh. Dia macam tu, dia cari ada. Tapi tak banyak lah, jarang lah kan. Tetapi bila mana boleh jejas kesihatan, ganggu pihak yang lain, maka dia akan berubah hukum. Boleh jatuh hukum makruh dan haram. Namun manusia yang normal, dia kena tidur. Kerana Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, ketua segala Rasul, Sayyidul Awliya,
penghulu segala wali adalah manusia yang juga tidur. Cuma dalam keadaan baginda tidur, seolah-olah baginda terjaga, ingat pada Allah. Tidur sekejap untuk rehat dan bangun menyembah Allah. Tak kala manusia lain sedang nyenyak tidur. Oleh itu, tiap malam kita tidur, tapi ada masa saya, khasnya kita spend masa untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Kita ada buat ibadat sunat ketika waktu dini hari, waktu malam, waktu tengah malam. Kembali balik, tadi saya sebut tidur ni harus. Tapi kita boleh dapat package pahala sepanjang tidur 6 jam, 5 jam tu, ada orang tidur 8 jam, dikira sebagai sedang ibadat. Macam mana nak dapat hal ni? Sebelum tidur doa. Bangkit tidur pun doa. Dan masa nak tidur, kita dah niat, ya Allah, bagilah aku bangun semula untuk sembah Engkau, ibadat pada Engkau, tambah pahala. Maknanya tidur tu jadi ibadat. Ya Allah, aku nak tidur malam ni. Kita ada perasaan tu. Bukan nanti mulut sebut kumat kami. Ya Allah, aku tidur ni sebab aku hamba Tuhan, manusia biasa. Esok aku nak kerja balik, nak cari rezekimu yang halal. Ada feeling tu, ada niat macam itu, bukan nanti sebut satu-satu, ada perasaan dan pahaman itu, tidur itu berpahala. Dia akan datang perasaan ini, penghayatan ni, bila mana kita tidur tu elok. Tidur dah sembahyang syak. Ada orang tidur, pukul 3 baru sembahyang syak. Ni tidur tak baik. Itu kalau tidur masa ni mimpi, walaupun mimpi tawaf di Kaabah, mimpi nampak elok ni, tak boleh ditakwilkan. Mengikut Imam Muhammad Ibn Sirin. Dia kata tidur tu tak diiktiraf. Mimpi yang boleh ditafsir, mimpi yang elok. Sembahyang dah selesai. Better lagi, baik lagi, ada ambil wuduk. Sebelum tidur, baca doa. Ada saranan ulama' agar kita mimpi itu dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat sebelum tidur. Kita ada amal, saranan ulama', ini bukan satu benda wajib. Mengamalkan surah Al-Kawthar. Ataupun, ya Allah, aku ni mimpi macam-macam benda dah, benda baik. Aku nak satu lagi mimpi yang aku belum dapat. Mimpi bertemu kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hajat yang penting, ini hajat yang murni, ini hajat yang begitu indah. InsyaAllah kita semua akan dapat raih, kita akan dapat mimpi sebegitu. Antaranya yang diamalkan oleh Nabi, agar kita tidur itu tidur yang ada pengertian yang hebat. Tidur yang berpahala. Kalau kita mati ketika tidur, dia ampun segala dosa. Tidur itu dijamin pahala apa doanya. Di samping doa yang sudah kita amalkan. Bismikallahumma ahya wa amut. Sunnah Nabi. Apa lagi doa? Tuan-tuan boleh ikuti ataupun boleh kita sebut sahaja dalam bahasa Melayu insya-Allah. Iaitu Bismi Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Bismi Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan nama Tuhanku, aku telah meletakkan pembaringanku ataupun tubuh badanku. Kita ungkap macam tu pun tak apa dah. Dah jadi doa sebenarnya. In amsakta nafsi farfil laha. Ya Allah, ya Tuhan, kalau Engkau tahan nafasku, aku meninggal, ampunkanlah dosaku. Saya ulang. In amsakta nafsi farfil laha. Kalau Engkau tahanku, yakni tahan nafasku, matikanku, ampunkanlah dosaku. Wa in arsaltaha, jika Engkau kembalikan rohku, faj'alha min ibadika salihin. Kalau Engkau kirimku semula, kirimkan rohku semula, maka jadikanlah daku ini di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Saya ulang kali yang terakhir untuk pengertian kita bersama. Bismi Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faj'alha min ibadika salihin. Faj'alha min ibadaka salihin. Maka jadikanlah daku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Mudah-mudahan dapat kita amalkan kerana kita mendapat tidur yang diiktiraf, tidur yang berisi rahmat, maka kita akan dapat pahala yang dijanjikan. InsyaAllah ta'ala tidur kita itu adalah tidur yang merupakan tidur orang-orang yang saleh.
Saya mohon maaf di atas terlanjur bicara yang baiknya datang daripada Allah. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan masuk ayat ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala telah terus puji perbuatan Ashabul Kahfi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.